Bertemu kembali, kira-kira 80 pemain industri pelancongan Langkawi yang terjejas akibat pandemik COVID-19 berjaya menamatkan kursus program latihan semula dan juga peningkatan kemahiran Langkawi Tourism Frontliners. Program 2 hari anjuran Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dan juga Akademi Pelancongan Langkawi LTA itu bertujuan menghidupkan kembali sektor pelancongan di pulau tersebut mengikut kelaziman baharu. Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Dr. Hezri Adnan berkata, peserta program diberi latihan serta kemahiran tambahan dalam pelbagai bidang termasuk penyediaan makanan, perkhidmatan penginapan, asas fotografi dan pemasaran. Sebenarnya kursus yang dirancangkan ini akan melibatkan beberapa siri. Ini adalah siri yang pertama akan melibatkan lebih kurang 80 peserta dan ianya melibatkan kursus housekeeping, kursus kuih-muih tempatan, khusus street food, khusus mocktail dan western food, juga khusus pastry and bakery dan juga khusus masakan nasi bertema. Jadi kita rencanakan khusus ini adalah untuk reskill ataupun retrain tourism players yang terjejas oleh kesan ekonomi daripada penularan wabak COVID-19. Rata-rata peserta juga memberi maklum balas positif terhadap program itu. Terutamanya macam saya, pemandu pelancong, memang totally zero kalau balik dengan tak ada kedatangan pelancong. Jadi terpaksa mencari skill lain lah untuk meneruskan kehidupan. Tapi alhamdulillah lah melalui LADA dengan kerjasama LTA mengambil langkah yang cukup bijak mengadakan upscaling dan retraining kursus-kursus macam ni banyak membantulah penduduk-penduduk kami, penduduk Langkawi yang sebenarnya banyak kehilangan pekerjaan. Jadi dengan adanya program sebegini maka dapatlah penduduk Langkawi mencari mata pelajaran dengan cara lain selain daripada industri pelancongan. Jadi kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada pihak LADA yang menganjurkan program ini secara percuma. Dulu saya kerja hotel, tapi dah tutup lah sekarang ni. Hotel tutup? Ya, tutup. So, apa pendapat mengenai khususnya? Khusus ni pada saya baguslah, alhamdulillah lah. At least dia bagi kita buat benda yang baru yang kita tak pernah buat kan selama ni. Kita buat benda lain dan kita belajar ni. Macam saya hari ni saya masuk kos untuk kuih-kuih tempatan, kuih-kuih tempatan. So sebelum ni saya kerja hotel, bahagian kitchen juga, tapi bahagian western lah. So kita boleh belajar bahagian Malay pula lah, Malay kuih-kuih Melayu lah. Seramai 10.245 juta rakyat Malaysia menerima bantuan Prihatin Nasional BPN setakat 6 Julai lalu. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia membabitkan jumlah keseluruhan bayaran 10.92 bilion ringgit dengan tahap pelaksanaan 97.5%. Tengku Zafrul berkata antara 26 Jun hingga 6 Julai, lebih kurang 30,000 penerima BPN menerima bayaran di cawangan Bank Simpanan Nasional di seluruh negara. Bagi bayaran kumpulan rayuan BPN pula, penerima yang lulus telah dibayar mulai 24 Jun. Sehingga 6 Julai, 140,000 individu bujang dan isi rumah telah menerima bantuan BPN berjumlah 120 juta ringgit daripada peruntukan sebanyak 139 juta ringgit. Bagi perayu yang lulus tetapi masih belum menerima bayaran, mereka boleh berbuat demikian dengan hadir ke cawangan BSN seluruh negara sehingga 31 Disember 2020. Beliau berkata demikian pada laporan laksana ke-12 pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat, Prihatin dan Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana. Sementara itu, beliau berkata menerusi program subsidi upah pula sehingga 6 Julai sejumlah 7.15 bilion ringgit diluluskan bagi 310,622 majikan yang memanfaatkan lebih 2.48 juta pekerja. Bagi moratorium bayaran balik pinjaman institusi kewangan pula, beliau berkata sejak berkuat kuasa pada 1 April lalu,
Setakat 6 Julai 2020, nilai moratorium dianggarkan berjumlah 51.4 bilion ringgit. Sejumlah 17.9 bilion ringgit adalah jumlah yang dimanfaatkan oleh sektor perniagaan, manakala jumlah yang dimanfaatkan oleh rakyat bernilai 33.38 bilion ringgit. Peminjam diingatkan bahawa tempoh moratorium ini akan berakhir pada 30 September 2020. Namun, bagi mereka yang masih terkesan dari segi kewangan dan mungkin memerlukan kemudahan penyusunan dan penjadualan, diseru agar mendapatkan bantuan awal dan bersasar. Ini dapat dibuat dengan menghubungi institusi kewangan masing-masing atau agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK bagi mendapat khidmat nasihat. Dalam pada itu, beliau berkata sejak Januari 2020 sehingga kini, hanya 7% pekerja ekonomi gig daripada yang berdaftar dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PKSO). Kerajaan berharap lebih ramai pekerja akan mencarum dengan PKSO supaya mendapat perlindungan daripada program penjana gig. Menurut Perkeso, kesedaran masih kurang dan sejak Januari 2020 hingga kini, hanya 7% atau 28,425 pekerja ekonomi gig berdaftar dengan Perkeso daripada sasaran 400,000 pekerja. Kerajaan berharap agar lebih ramai pekerja akan mencarum dengan Perkeso agar mendapat perlindungan penjana gig. Oleh itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan menaiki Grab atau membuat tempahan makanan dengan Foodpanda, tanyakanlah pekerja gig tersebut. Dah mencarum dengan Perkeso ke belum? Kalau dah, beri mereka rating 5 star. Melalui bayaran RM232.80 untuk setahun, kerajaan membayar 70% atau RM163, manakala 30% atau RM69.80 ditampung penyedia platform. Dan paparan itu mengakhiri Niaga Awani untuk pagi ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani, berita segenap dimensi. Salam hormat.